Dan untuk waktu ini kita nak kongsikan beberapa data yang boleh kita bawakan berdasarkan kepada laporan daripada World Bank yang menyentuh berkenaan dengan pengoperasian prasekolah ketika waktu COVID-19. Ini merupakan data yang dibentangkan melalui laporan daripada World Bank berkenaan dengan prasekolah. Dan antara yang menarik yang kita boleh bawakan di waktu inilah berkenaan dengan tempoh masa sekolah ditutup sepanjang COVID-19. Menariknya kalau kita lihat daripada angka tersebut, kita boleh saksikan bahawa Malaysia merupakan antara negara yang menutup sekolah untuk tempoh yang sedikit lama berbanding dengan negara-negara lain. Sebagai contoh, kita boleh tunjukkan di sini berbanding dengan negara-negara ASEAN yang lain termasuklah Myanmar, Kemboja, Indonesia dan juga Laos. Kita dapat saksikan Indonesia dan Laos PDR menutup sekolah lebih singkat berbanding dengan Malaysia, Kemboja dan Myanmar. Yang mana Malaysia menutup sekolah untuk tempoh 42 hari berbanding dengan negara-negara lain. Mungkin kita boleh menyatakan bahawa itu merupakan satu prestasi yang di luar jangka. Manakala negara-negara besar seperti China mempunyai populasi yang sangat besar juga menutup hanya dalam sekitar 20 hingga 10 hari sahaja tempoh penutupan sekolahnya. Berbanding dengan Malaysia yang mempunyai populasi sekitar 32 juta harus menutup sehingga 42 hari. Itu dari sudut konteks penutupan sekolah bagi negara-negara yang dibandingkan di sini termasuk juga beberapa negara-negara ASEAN. Seterusnya melihat pula kepada kurang pelibatan dalam akti pembelajaran dalam talian. Pembelajaran secara online, kita dapat saksikan angka yang menarik iaitu perbandingan di antara masa di antara Mei hingga Jun 2021 dan juga Oktober sehingga November 2021. Apa signifikan tempoh masa ini? Mei hingga Jun 2021, ketika itu kita masih lagi berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dan masuk sahaja Oktober dan November, ketika itu kita sudah pun beralih ke fasa pemulihan negara. Sekurang-kurangnya pada Oktober sudah pun bermula fasa pemulihan negara untuk fasa yang kedua. Fasa pertama ketika itu masih lagi banyak sektor ditutup, tapi fasa kedua lebih banyak kelonggaran diberikan khususnya kepada mereka yang mempunyai vaksinasi yang lengkap. Dan berdasarkan kepada julat masa ini, kita dapat saksikan bahawa penglibatan pelajar dalam pembelajaran secara dalam talian untuk mereka dalam keluarga yang berpendapatan 2,000 ke bawah. Dapat kita saksikan ketika COVID-19, kadar penyertaannya sangat rendah. Selepas daripada fasa pemulihan, kadarnya meningkat. Begitu juga dengan keluarga yang berada dalam fasa ataupun tingkat pendapatan antara 2,000 sehingga 4,000. Sebelum fasa pemulihan negara, angkanya hampir sama di antara sebelum dan juga selepas. Bagi mereka yang berada dalam keluarga berpendapatan 4,000 sehingga 10,000, angkanya lebih meningkat selepas daripada fasa pemulihan negara yang mana sektor pelbagai mula dibuka, dan berbanding dengan keluarga yang berada dalam julat pendapatan 10,000 ke atas, angkanya konsisten kekal. Menarik kalau kita lihat di sini bahawa kesan COVID-19 memberikan impak yang sangat besar kepada keluarga yang mempunyai pendapatan 2,000 ke bawah. Selepas daripada fasa pemulihan negara, sektor mula dibuka, barulah pelibatan di kalangan anak-anak keluarga berpendapatan rendah ini mendapat akses ataupun peluang untuk belajar secara dalam talian. Dan seterusnya, kita melihat kepada faktor-faktor utama mengapa pelajar-pelajar ini tidak terlibat dalam pembelajaran secara dalam talian. Punca dan faktor yang paling tinggi ialah berkenaan dengan akses internet, dan seterusnya adalah tidak minat, yang mana ini merupakan dua faktor yang tertinggi sebelum diikuti oleh tiada pengawasan ibu bapa ataupun orang dewasa. Dan antara faktor-faktor lain yang juga digariskan termasuklah tidak pasti, sekolah tidak menawarkan pembelajaran secara dalam talian, tiada peranti yang sesuai, tiada akses kepada guru dan tutor yang menyediakan pembelajaran secara dalam talian, dan juga tiada program yang sesuai. Dan menarik kerana angka ini bukan hanya perbandingan di antara kepentingan, tetapi juga kalau kita boleh lihat mengapa akses internet ini merupakan isu yang sangat penting, kerana angkanya hampir 30%. Mereka menyatakan bahawa akses internet merupakan punca utama anak-anak ini tidak mendapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Itu di antara angka-angka yang menarik kita boleh kongsikan di waktu ini apabila menyentuh berkenaan dengan pendidikan prasekolah, khususnya untuk waktu COVID-19. Dan sekali lagi kita harus tekankan bahawa ia memberikan kesan yang sangat besar kepada keluarga miskin, seperti mana yang kita tunjukkan dalam data dan angka di sini, bahawa yang paling terkesan ketika COVID-19 sehingga tidak dapat mampu untuk meneruskan pembelajaran secara dalam talian adalah mereka yang mempunyai pendapatan kurang daripada 2,000 berbanding mereka yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Ini merupakan satu perkara yang diberikan tumpuan melalui laporan di dalam laporan Bank Dunia berkenaan dengan pendidikan prasekolah.